Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya berabdu, let's go. Come on jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang tak subscribe lagi, tekan sekarang butang subscribe tu. InsyaAllah sikit lagi 400k subscriber. Dan insyaAllah moga-moga channel ni terus boleh dijadikan asbab kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat insyaAllah. Jangan lupa tekanlah butang subscribe. Banyak aku dapat DM, so aku ulas pasal isu apa benda dah ni berkenaan dengan ada satu novel. Katanya dalam novel ni ada unsur-unsur yang sangat-sangat tak sesuai lah untuk pembaca daripada golongan muda-mudi ni. Nama tajuk novel ni Darlingku Mr. Cole Mafia. Oh, okey, daripada terbitan dia Kaki Novel dan ditulis oleh Shadia. Shadia, nama macam perempuan lah kot. Tak perlulah aku nak komen, aku nak ulas balik, nak cerita dekat korang balik apa isi-isi novel yang dikatakan ada unsur-unsur yang memang sangat-sangat tak patut tu lah. Sebab memang sangat-sangat ramai, sangat-sangat banyak respon yang dah diberikan, baik influencer ke, baik ramailah orang share kata memang tak patut lah novel ni tulis macam ni, dan minta juga supaya novel ni ditarik balik. Yang aku geram sangat ni, okay, yang aku nak bagi ulasan lah, respon ataupun kenyataan yang si penerbit Kaki Novel ni keluarkan. Macam orang tak bersalah siut. Dia cakap dekat sini lah kan, permohonan maaf terbuka Kaki Novel, okey, bla 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 bla. Dia cakap kami mengambil tanggungjawab sepenuhnya ke atas isu ini. Semestinya kami tidak akan berdiam diri seperti mana isu-isu itulah berkaitan novel yang pernah terjadi sebelum ini. Oh, pernah jadi sebelum ni. Okey, memang sajalah ni kot, nak bagi laris jualan ni. Pihak Kaki Novel sudah berbincang dengan pengurusan kedai buku popular untuk menghentikan penjualan ini serta-merta. Okey, kami tahu akan ada yang beranggapan tindakan ini tidak cukup, tetapi inilah penyelesaian terbaik yang kami ada. Serius ah? Ini je penyelesaian dia. Senang buat duit. Tetapi pada masa yang sama, izinkan kami untuk menyampaikan sisi cerita kami kerana setiap shilling ada dua muka. Wah, nak kaitkan dengan shilling pula. Bukan kami hendak mempertahankan, tapi sekadar berkongsi untuk pemahaman umum. Penulis tidak sesekali berniat untuk menaikkan unsur bla bla di dalam karyanya. Wah, dia tak ada niat Maknanya dia tulis dalam keadaan tidur ke, dia tulis dalam keadaan tengah berenang ke, macam mana ni? Tetapi pemilihan perkataan yang digunakan atas kapasiti perwatakan watak mafia yang diketengahkan. Itu je alasan kau adalah yang geng-geng yang orang kata yang mafia-mafia ni apa semua kan, yang tak ada pun unsur-unsur yang kau ketengahkan ni. Ni lebih kepada imajinasi kau je ni. Pihak penerbit tidak menjangkakan kekhilafan dalam penggunaan istilah itu telah membawa konteks pemahaman yang berbeza di luar sana. Kepala otak kau. Geram pula aku tengok dia punya penerbit ni kan. Pihak editor sebenarnya telah membuat suntingan dan pemurnian ke atas babak-babak yang tular itu dan menggantikan dengan istilah yang lebih sopan. Kau pun, alah, penerbit ni budak kecil ke benda ni? Kau ni kan, alasan kau pemurnian. Salah mana dik yang murni dia tu? Bila aku baca dia punya apa yang keratan yang ada unsur-unsur tu kan, dah macam cerita Cikgu Suraya dah. Perkara kedua, diwawarkan juga tentang novel ini yang dikaitkan dengan unsur yang itulah, yang budak-budak tu kan. Lillahi ta'ala, kau main nama Allah pula. Tidak ada sebarang elemen di dalam karya ini seperti yang didakwa. Ia adalah babak flashback bertemu di waktu kecil. Kau kan, ni aku nak ajar sikit lah. Kau buat novel lagi kan. Dia senang cerita lah. Kau tulis novel untuk siapa baca? Cuba bagi tahu aku. Kau tulis novel, kau terbitkan novel untuk sendiri baca ke untuk orang lain baca? Assalamualaikum, salam sejahtera. Kapten Rais, founder, trainer program Lemak Tulit.
Tahniah kepada beribu peserta program Lemak Tulin 2022 kerana berjaya ubah badan daripada gemuk ke kurus dan daripada terlampau kurus kepada berisi. 2023, korang masih lagi gemuk? Tak apa, biar je. Gemuk kan cute, bentuk badan macam belon. Korang kan suka, jalan pun susah, nak solat pun payah, badan cepat penat, cepat mengantuk, macam-macam penyakit pun senang datang. Mungkin juga korang suka badan korang dihina dan dikutuk. Ataupun 2023 ni badan korang masih lagi terlampau kurus. Biar je. Sebab korang kan suka badan korang sekeping macam plywood. Orang hina, kutuk badan korang sampai kata korang ni macam ambil barang. Tapi untuk 2023 ni, kalau korang nak ubah badan korang, boleh join program virtual 7 hari Lemak Tulin. Kita akan guide cara yang paling simple untuk ubah badan korang melalui pemakanan yang paling murah, paling sedap dan tak perlu berlapar, senaman yang mudah dan ringkas, tak perlu apa-apa alat, boleh buat dekat rumah atau dekat mana-mana sahaja dan tak ganggu pekerjaan atau rutin harian korang. Bukan tu je, banyak lagi tips yang akan kita ajar. Yang penting metod kita semuanya natural, sesuai untuk laki dan perempuan, tak kira umur, tak kira berat badan ataupun bentuk badan korang. Walaupun korang tengah ada injury ataupun tengah ada penyakit, korang akan nampak perubahan yang paling pantas dalam masa seawal 7 hari sahaja. Harga masih murah, tak pernah naik, RM89 sahaja. Money back guarantee kalau dalam 7 hari tak ada kesan dekat korang. Batch Januari dah dibuka, boleh klik link untuk daftar. Bolehlah juga nak target untuk ubah badan korang sebelum hari raya tahun ni. Slot terhad, masa terhad, jangan menyesal atau terlepas peluang ni. Join sekarang program Lemak Tulin. Jadi kau boleh tak suruh orang lain, aku nak korang faham novel ni macam mana aku faham? Macam tu Kau tak fikir ke mungkin ada 5,000 yang dah beli novel ni, 5,000 ni, pemahaman dorang lain-lain. Ada yang mungkin faham ikut cara kau lah, tapi mungkin ada yang faham ikut sudut yang lain, dan itu yang bahaya. Kau tak boleh expect kepala dorang yang baca novel kau ni semua macam kepala kau. Tak boleh. Tambah pula, tengok daripada target market novel yang kau terbitkan, yang kau keluarkan ni, of course mesti kau target budak-budak, remaja-remaja, bawah umur. Sebab apa? Benda ni juga, novel ni ada dekat rak perpustakaan lagi. Faham tak? Benda ni aku dah nampak macam kau cuba nak merosakkan fikiran anak-anak muda dekat Malaysia ni. Faham tak? Daripada pelbagai peringkat umur, novel dia ada dia punya peminat-peminat dia khusus lah. Dan macam aku cakap tadi lah, target market of course lah budak-budak. Mana kerja dah umur 70 tahun nak baca novel fiction yang pasal dalingku apa semua ni kan. Dan kau boleh bayangkan tak kalau budak umur 12 tahun, 11 tahun baca, tak ke sambil-sambil baca tu, dorang boleh bayangkan pula. Of course lah, benda pun nama pun fiction. Benda-benda yang kau baca yang dekat dalam novel ni is meant untuk orang berimajinasi. Bayangkan benda tu adalah satu kisah yang betul. Of course pembaca yang baca tu akan anggap diri dia dekat dalam novel tu. Faham tak? Jadi kalau kau selitkan unsur-unsur tak kisahlah dia punya alasan flashback ke, flash tu ke, flash kamera ke, of course dia akan bayangkan juga. Kau tengok pula tu dia punya author dia punya penulis dia lah, umur 23, menuntut dekat UKM Bangi, jurusan dakwah dan kepimpinan. Ini cara kau nak berdakwah ke? Aku nak tanya kat hang ni lah, penulis apa nama dia, ini cara hang berdakwah. Sepatutnya lah kalau kau pegak sangat nak keluarkan novel-novel yang kotor macam ni kan, letaklah labeling dekat situ untuk bacaan dewasa saja, untuk bacaan 18 tahunan ke atas saja. Lagi bagus kalau kau tak keluarkanlah isi-isi cerita yang macam tu, scene-scene macam tu kau potong lah. Yang tak tahan tu kau cakap kau dah tapis. Ada pula pemurnian bahasa. Murni sangat bahasa korang kat dalam tu kan. Jadi kepada penulis, kepada penerbit, kepada company kaki novel ni, aku tak tahu macam mana aku nak yang dah terjual tu kau pergi tarik balik, kau pergi kutip balik. Tak kisahlah kau nak kutip macam mana pun, nak pergi daripada rumah kau trace balik receipt, check. Aku tak tahulah, ini zaman 2022 dah nak masuk 2023 dah. Takkan tak boleh cari, tak boleh trace balik siapa yang beli dan sebagainya. Aku nak korang buat announcement, kau tarik balik benda ni. Kau jangan sampai rakyat Malaysia bertindak. Jangan kau sendiri mengaku kan, kau punya company ni, novel-novel terbitan kau ni dah banyak kali buat kontroversi. Kau ulang balik kontroversi macam ni, dan pada aku this is too much. Dan kepada penulis-penulis novel yang muda-muda, aku tahu korang ni macam nak create something yang different, macam yang rare sikit, yang unik, macam tu kan. Ada banyak cara lagi lah yang berlandaskan budaya, agama yang ada dekat
Malaysia ni. Apa yang kau tunjuk dalam novel yang berbenda tu, Darlingku apa semua tu, yang babak-babak tu semualah, semua tu semua tak dianjurkan oleh mana-mana kaum dan mana-mana agama dekat Malaysia ni. Jadi buatlah ikut cerita lain. Nak cerita pasal apa mafia lah apa semua kan, ceritalah ikut lain. Okey, cerita pasal mafia ni dia insaf kan, lepas tu dia pergi buat hal dia jadi target dekat sekolah pondok ke macam tu kan. Ceritalah banyak cerita. Aku sendiri sekejap je ni baru aku dah boleh imagine dah. Aku dah boleh buat novel dah sekarang ni yang baik lah. Dan kepada mungkin mak bapak yang anak-anak dia dah terbeli, yang bawah umur lah, tolong pergi ambil, pergi cek, pergi tengok balik dekat rak buku anak-anak engkau sekarang. Kau pergi ambil, kau pergi bakar. Sama juga dekat sekolah-sekolah yang dekat library-library, perpustakaan-perpustakaan, sekolah rendah ke sekolah menengah ke, ataupun dekat perpustakaan awam. Pergilah kau punya perpustakawan kau tu, cek balik, kalau ada buku ni, pergi ambil, pergi bakar, pergi hapuskan. Kesimpulan dia, kenapa aku punya reaction macam teruk sangat? Sebab benda ni ada kaitan dengan pemikiran anak muda. Pemikiran anak muda serius boleh rosak. Dah lah sekarang ni dah ramai yang rosak dengan social media apa semua ni. Ditambah pula ada orang Islam, okey, umur 23 tahun, buat novel berbahasa Melayu. Target market dia pula adalah anak-anak muda. Lagilah boleh rosak lagi pemikiran anak-anak muda yang semakin sekarang ni membimbangkan. Jadi sebagai awarenessnya, okey, sebagai langkah berjaga-jaga, aku nak korang spread this video, korang share video ni dekat semua social media. Dan insyaAllah sekiranya korang ada sebarang komen, bolehlah komen dekat bawah. Ingat, jadikan ini pengajaran kepada semua syarikat novel, penerbit, penulis. Jangan buat lagi benda-benda yang macam ni. Okay? Ingatlah masa depan anak-anak kita, cucu-cucu kita, adik-adik kita. Jangan lupa tekan butang like, subscribe dan butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah semoga kita semua dikurniakan taufik dan hidayah, dipermudahkan urusan dan dimurahkan rezeki. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye bye. See ya.